مشهود والخير في صفحاته معقود فاحرص على القرآن لا تبخل به فالخير دوما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله به نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Alhamdulillah para penonton yang saya hormati, seperti biasa hari Sabtu Ahad je pukul 5 lebih sampai je pukul 6 insya-Allah taala. Ruangan ilmu yang diadakan oleh TV World Channel ni selalu membina umat supaya hidup lekat, bersih akidah, bersih ibadat, bersih dari segi pergaulan untuk mendapat keridaan Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah pada hari ini saya Ustaz Anas Abdul Rahman bersama dengan Ustaz Ibrahim Abdullah akan bersama dengan para penonton insya-Allah taala, dan pada hari ini juga akan bicara berkenaan dengan kewajipan orang-orang yang berilmu terhadap umat. Daripada itu juga orang panggil adalah waqar yang keluar daripada kewajipan terhadap umat ni, iaitu kita nak bicara berkenaan dengan hidup yang panggil dalam satu keluarga. Nah, kewajipan orang-orang yang tahu juga memberi nasihat dalam hidup satu keluarga insya-Allah. Sebelum beratu, persilakan Ustaz Ibrahim sebagai mukadimah dalam perbicaraan pada hari ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Para penonton yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita senantiasa berada di dalam ruangan ilmu semenjak beberapa tahun dah Ustaz dah. Ya. Dan program kita ni atau perwangan kita ni senantiasa memberikan dan mengukarkan masalah, memberikan ilmu dan mengukarkan masalah dan meningkat untuk nak mengikatkan kedudukan masyarakat, khususnya orang muda dan keluarga, orang yang menganuti agama Islam, dan nak memahami juga Ustaz. Ya. Kepada orang yang tidak memahami agama Islam, kepada mereka yang bukan Islam pun kita harap kata kita boleh sapa benda ni. Ya. Kerana masyarakat kita ni Ustaz, ya, tidak ada jalan lain untuk nak mengeluar daripada kesesatan, daripada kesusahan. Mereka an-nur. Nah, ya, sebagaimana para sahabat dia kata dengan Islam inilah dia keluar daripada kegelapan pergi kepada cahaya, daripada kezaliman pergi kepada keadilan. Jadi cara nak ukar Ustaz, kena memahami Islam dan kena kaji, kena mengaji tentang agama Allah Ta'ala. Alhamdulillah pada petang ini kita bicara berkenaan dengan kewajipan terhadap umat ni, iaitu untuk nak bina masalah keluarga, yang mana kita setelah mana dengar daripada seorang ibu dah kemarin ni telefon masuk mari tanya keluarga ni tidak dapat bahagia lah, oleh kerana suami ni panggil duduk ada hubungan selain pada isteri, kasih pada orang lain lebih pada isteri panggil, dan itu adalah benda-benda maksiat. Maka saya teringat kepada panggil satu khabar daripada Kemakan Islam, iaitu Majlis Agama Islam. Dia kata dah hari ni dia kata banyak kes yang nak jadi minta cerai, perempuan minta pasah, iaitu satunya perempuan minta pasah, iaitu suami yang terlibat dalam masalah dadah. Yang terlibat dadah, tak ada nak kawal anak, tidak bertanggungjawab dengan kedudukan, maka bini minta pasah. Juga bini minta pasah berkenaan dengan Facebook, Line, WhatsApp, Messenger ke apa. Jadi lelaki ke dok bergaul dengan orang lain, dok berkecek dengan bini orang, apa buat pada bini itu timbul masalah orang panggil dalam rumah tangga. Itu nak kata kita nak ingat Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jaga diri kamu dan ahli-ahli kamu daripada api neraka. Jadi kita nak jadi ahli syurga ni, kita kena jaga, beringat daripada api neraka. Sebab Allah Ta'ala dia tidak silap janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah Ta'ala tidak silap janji. Dia beri balasan bagi mereka-mereka yang panggil lakah batas Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan juga Ustaz,
ketika kita berkahwin ataupun akad nikah ni, seolah kita kita berjanji dengan Allah Subhanahu Wa Taala bahawa kita nak tunai kewajipan kita. Apabila berlakunya akad nikah ni ustaz, maka kewajipan di antara seorang lelaki terhadap perempuan, perempuan terhadap lelaki, dia ada kewajipan dia. Kewajipan ni satu Nabi pesan sangat kepada kita, fattaqullaha fin nisa. Hendaklah kamu takut pada Allah di dalam jaga perempuan, di dalam beri kepentingan kepada orang perempuan. Kenapa? Kerana benda ni dalam Hujjatul Wida ni ustaz, Nabi pesan satu tajuk, orang panggil satu benda kepentingan yang Nabi beri kepada umat, ialah suruh jaga perempuan, suruh jaga bini. Kerana ramai pada masa sekarang ni ketika berkahwin tidak tunai kewajipan ni sebagai seorang lelaki, dengan sebab itulah kewajipan tadi menyebabkan jadi masalah dalam keluarga ustaz. Dan juga untuk lelaki adalah amanah, fa innakum satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita ambil mereka itu sebagai fa innakum aqadtumuhunna bi amanillah. Kamu ambil mereka itu dengan keamanan Allah. Jadi kita ni, kita berkahwin dengan nama Allah, kita berkahwin dengan cara yang Allah Ta'ala ajar, kita berkahwin dengan rupa yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran Al-Karim dan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila kita berlaku perkahwin ni dah ustaz, maka dia ada hasil daripada perkahwin ni, suruh jaga, suruh cara, suruh jangan zalimi, dia ada kewajipan dia ustaz. Jadi masalah ni ustaz, satu kita tebak kahwin ni sebenarnya bukan kursus kepada orang baru nak nikah saja. Jadi benda ni kita kena kursus pada orang nak nikah dah. Orang nak nikah tu dia tak ada kewajipan lagi. Majlis wak, alhamdulillah dia buat dah satu langkah. Bui syahadah kursus kepada orang nak nikah. Patutnya masyarakat kita ni kena ada juga satu kursus pula kepada hak dia ada lelaki dah. Hak ada bini dah ustaz. Lagu mana ustaz nampak benda macam ni? Dia satu ketika saya baca hadis dulu berkenaan dengan salah seorang perempuan dia jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi tanya dia, "Lagu mana kamu dengan suami kamu?" Nah, maka dia kata, "Aku ni ikut suami aku, lagu mana aku turut belakang dia." Maka seorang nama Rasulullah jawab kata, "Suami kamu tu kadang-kadang tu bawa kamu masuk neraka." Nah, sebab tu panggil tu, dengan sebab tu lelaki juga buat tu, dia panggil menimbulkan sifat, dia panggil maksiat terhadap isteri. Lelaki tu buat jahat dah. Nah, oleh kalau nak tak boleh. Kadang-kadang sifat dengan perempuan, ya ustaz, dia sifat dia lemah. Saya pernah jumpa dengan seorang orang panggil Tok Bomo bahasa jenis syirik ni. Dia kata ramah, dia kata pakak minta ubat-ubat ke dia ni. Sebab tok lelaki hidup kasih ke orang lain, tok lelaki tak sayang. Jadi begitulah dia kata bini akan nak jadikan masalah syirik dengan Allah Ta'ala kadang-kadang dengan sebab perbuatan suami. Nah, terajak nak tak ada buat lagu mana nak buat lelaki tu sayang klik dia, nak buat lelaki tanggungjawab, terpaksa kena pergi ambil air tawar tu, kena pergi ambil puja kau ni tak bohong tu, itu menimbulkan syirik. Tetapi orang yang beriman dengan Allah, ketika dia berduka cita, salah seorang sahabat Rasulullah SAW, dia kata ketika berduka cita ni dia kata Allah la usyriku bihi syai'a. Jadi saya serulah kepada keluarga perempuan ni, dia panggil duka cita dengan sebab tok lelaki buat begitu begini, maka memerayu dengan Allah Ta'ala yang kata Allah la usyriku bihi syai'a. Jadi Allah Ta'ala beri pertolongan pada kita, buka jalan keluar. Dia panggil maka kita minta Allah ma'ini as'aluka makhraj ya Allah. Ya Allah, buka jalan keluar bagi aku. Sebab kita nak pergi talih benda tu. Masyarakat kita kau sehari kau kuat. Benda-benda maksiat ustaz. Jadi ustaz sebenarnya ibadur rahman ustaz, kalau kita baca ada sifat-sifat nak jadi ibadur rahman, dia berdoa hablana min rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Itu panggil cara ataupun sifat ibadur rahman. Jadi sifat ibadur rahman ni kita suka kata dia tidak bergaduh dengan cara rumah tangga, tak ada gaduh cara didik anak, cara ibadat saja bukan. Bukan kita duk cara rumah tangga ni satu ibadat, bukan satu sifat yang ibadur rahman ambil berat benda ni. Jadi pasal itulah seorang perempuan saat kita penuh dengan cerita kan. Dia mengaduh kepada Saidina Umar bahawa tok lelaki dia pada waktu malam bertahajud, pada waktu tengah hari puasa. Jadi Saidina Umar kata comel lah.
Molek lah. Nah, kalau lagu tu kok molek mana tok laki juh lah. Ibadat kuat ni. Ibadat kuat ni. Tapi Sayyidina Ali kata benda lain ni. Dia mari mengaduh kata tok laki dia ni tengah hari tak cara ke bini, tengah malam pun tak ada nak cara ke bini, dengan sibuk ibadat. Jadi Sayyidina Umar panggil seorang itu tu bahawasanya bui pengajaran bahawasanya bagi bini ada hak, kewajipan kita, bagi tubuh badan pun kita ada kewajipan kita. Jadi tak boleh walaupun kita ibadat pada Allah Taala, nak puasa sepanjang hari dengan terlupa bini, nak qiyam sepanjang malam terlupa bini, ni terlupa dengan sebab ibadat ustaz. Sayyidina Umar tak bui dah, bahkan Nabi tak bui ke. Apatah lagi kalau kita terlupa dengan sebab joli. Allahu Akbar. Ada orang-orang kita pun telefon masuk ustaz. Telefon masuk dari rekan kata tok lelaki dia tak ada kelik mari 2 bulan pun ada. 3 bulan pun ada. Jadi kalaulah ada di antara dua isteri ni kena adil ustaz. Ni di antara isteri sama isteri kena ada keadilan. Apatah lagi kalau pergi tak tahu duduk di mana, apa kalau nak kelik-kelik tak sih tak sih, tak apa. Jadi benda ni dan benda masyarakat kita alami, benda masyarakat kita jadi penyakit berat. Orang sebagai tok lelaki jadi tak jauh ke anak, tak jauh ke bini, bukan dengan sebab ibadat. Kalau dengan sebab ibadat pun Nabi marah dah, Sayyidina Umar marah dah. Apatah lagi kalau kita tinggal bini, jauh ke bini dengan sebab benda lain. Dan dengan sebab judi pun ada, dengan sebab duduk kita tergila perempuan. Kita nak kata gapo lagi. Kerana masyarakat kita jadi lagu tu dah lari ni. Dia tak lebih pada gila dah ustaz. Dia kalau ramainya perempuan ni dah. Di akhir zaman ni ramai. Hari ni cerita duduk kepada 13 dah. 13 perempuan, seorang laki-laki. Yang nak sapa sikit lagi tu iaitu 50 orang perempuan, seorang laki-laki dah. Jadi sini ni ustaz kita tengok ustaz kecil ni berkenaan dengan itu ialah masalah ibadat. Masalah ibadat tu Islam tu tak sebut dah. Jadi ni ayat kata lagu mana dalam bentuk maksiat. Jadi orang laki-laki ni kadang-kadang bini tak taat kat aku, bini tak turut aku. Memanglah situ salah. Dan Nabi kita sekiranya perempuan tu boleh sujud sama apa dah? Sekiranya manusia boleh sujud sama manusia, saya aku suruh perempuan sujud di kaki suami. Ayat kata memanglah segi hormat taat kepada suami. Tapi suami tu dia ada tanggungjawab pun tak. Sebab tu dosa besar bagi suami iaitu terhadap isteri, iaitu masalah taat, tanggungjawab. Sampai bini duduk dalam keadaan air mata, punya lagi ada tukar cerita, bini orang panggil anak lagi. Orang panggil kerja untuk diri dia lagi, untuk suami lagi. Jadi orang panggil kau lagu ni panggil tidak orang panggil tidak layaklah bagi seorang suami yang orang panggil menzalimi seorang perempuan dan seorang isteri. Oleh itu kita tengok kepada Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim dia berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Jadi kita lelaki ni kita nak berdoa lagu tu. Nabi bini kita pun masuk dalam panggil dalam jaga Allah Taala, anak kita pun jaga. Semua tu duduk jadi orang panggil jadi orang yang bertakwa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ni ustaz, kalau nak sebut bab nafkah ni, nafkah dari segi makan ni kadang-kadang dalam masyarakat ni pun tok lelaki tak ada ambil berat. Nafkah bukan makan ni, bukan nafkah luar ni pun tok lelaki tak ambil berat. Supaya kita kata wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Ya Allah Taala saya sangat ya Allah Taala suruh dengan cara wajib ni wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan hendaklah kamu sertai berkahwin, duduk sekali dengan isteri dengan baik. Di dalam rumah tangga dan sebagainya. Ini pesan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni ustaz, kita ni kita nak kepada isteri saja yang tunai kewajipan. Kena taat pada tok lelaki. Kena cara pada tok lelaki. Dalam masa tula kita tak ada pernah tanya tentang nafkah. Dalam masa tula kita tak ada beri kepentingan kepada isteri. Jadi dia satu cepat ni ustaz. Kadang-kadang bukan sekadar bukan kata tok lelaki saja ni. Bukan ada juga tempat-tempat yang berlakunya setengah-setengah tepat tadi bini lagi. Bini lagi suruh tok lelaki caw kepada anak. Anak juga duduk rata, duduk makan kat rumah orang. Anak 2 3 4 orang. Jadi turut pergi kepada sama ada gitu orang lelaki kau sama ada tinggal dan sebagainya. Ini satu tanggungjawab besar dalam masyarakat ustaz. Dia perkara ni kita tengok orang panggil itulah buat kajian oleh orang panggil yang berhubung buat penilaian rumah tangga ni. Apabila bini mati, maka orang panggil 30%-nya yang berjaya seorang orang panggil ayah mendidik anak. Tetapi kalau lelaki mati,
dan suami mati, dia panggil 70% soal ibu mendidik anak. Nah, panggil setitik dia panggil cara membela keluarga. Nah, sebab tu dia kata 30% ni siapa dia? Iaitu orang yang mendekati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, sebab itulah Rasulullah pesan wasiat sahabat-sahabat dia minta panggil Rasulullah wasiat, terutamanya Muaz bin Jabal. Rasulullah wasiat mula-mula sekali itu takutlah taala. Ya. Ittaqillah haitsu ma kunta. Jadi duduk dalam rumah tangga dengan suami isteri pun kita kena kecek. Nah, sebab saya baca dalam satu kitab psikologi pendidikan, cara mendidik orang panggil dalam rumah tangga ni, sebaiknya kita orang panggil laki bini ni kita kecek ketika nak tidur. Ada gapo tidur kecek dengan bini. Nah, kecek dengan lelaki. Yang keduanya ketika kenyih, jangan ketika lapar. Ya. Dah ketika lapar yang musuh ustaz dah. Ya. Ketika lapar maka suruh kecek nak nasihat gapo ketika kenyih. Dan nak kecek tanya gapo ketika nak tidur. Itu lebih baik. Ya, pasal itulah masalah keluarga ni Ustaz. Ya. Satu tajuk yang besar. Ya. Dan pasal satu tajuk bukan Allah Taala sebut di dalam Al-Quran tentang cara kepada perempuan, cara kepada rumah tangga ni tak kurang daripada benda lain. Ya. Dan pasal itulah benda-benda fashion ini perlu kita beri kepentingan dalam masyarakat, perlu kita beri kepentingan, perlu ulama, orang-orang pandai, orang panggil beri tanggungjawab kepada mereka itu, beri pengetahuan kepada orang yang jadi tok lelaki, khususnya dalam baca tebah Ustaz royak atas bab keluarga. Ya. Baca tebah royak bab keluarga, di dalam beri tazkirah royak bab keluarga untuk nak mengakakkan. Kenapa Ustaz? Ya. Dia apabila keluarga ni tak gagah, tak kemah, pada waliknya dia nak marilah anak hak bercuri, anak hak isak dadah, dan anak hak berlomba mutu, orang perempuan yang lari daripada rumah dan sebagainya. Kenapa? Kerana rumah tangga ni dia tak gagah. Dan kalau kita nak dengar, kita akan dengan setagi kita akan pusing yang kedua ni kita akan buka talian daripada perempuan-perempuan ada lelaki pun support juga. Dan masalah ni benda hak berlaku dan cara kita nak ukar masalah lagu mana Ustaz? Dia masalah agama ni, cemburu adalah wajib Ustaz. Ya. Cemburu bini ni terhadap lelaki ni wajib, dan lelaki cemburu terhadap perempuan juga wajib cemburu. Ya. Kadang-kadang bini aku ni cemburu, boleh cemburu dalam Islam. Ya. Dah kerana mung tu suami tu duduk berjoli, duduk main dengan orang betina lain, gapo semua, maka bagi isteri ni dia kena cemburu. Nampak tak? Ya. Begitu juga tak lelaki, kalau bini dia ada kelubung, bini berjalan dekat ada ikut sir lagu ni, maka wajib tak lelaki cemburu. Ya. Cemburu sini apa yang kata cemburu di atas benda maksiat. Nah, maka boleh pahala kita ni kalau tak lelaki tak kata gapo, bini ikut pergi ke mana dalam keadaan berdedah aurat, maka tak lelaki itu dayus. Kalau dayus tidak masuk syurga. Ya. Nah, sebab tu kita kena ingat kata cemburu satu sifat yang digalakkan dalam Islam. Nah, takutnya nampak bini hidup berjalan dengan orang lain, kita kena cemburu. Ya. Nah, sebab tu kita ni bini aku ni cemburu belaka lagu tu tak kena. Ya. Dan sebab saya seru kepada masyarakat semua insya-Allah. Dalam pusingan yang kedua lagi insya-Allah taala kita akan buka talian Ustaz dah. Ya. Nah, siapa dia untuk nak beri kira orang panggil nak beri panggil pandangan ataupun lagu mana cara nak ukarkan masalah duduk dalam keluarga insya-Allah taala. Kita akan dengar dalam pusingan yang kedua Ustaz Insya-Allah taala, maka dalam pusingan yang pertama saya berhenti dulu insya-Allah dan akan bersambung dalam pusingan yang kedua insya-Allah. Wassallallahu Nabi Muhammad wa ala alihi wasahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi. قرآن فجر يا أخي مشهود والخير في صفحاته معقود فاحرص على القرآن لا تبخل به فالخير دوما للورى مردود فاحرص. الحمد لله به نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت عليم حكيم. Alhamdulillah dalam pusingan yang kedua insya-Allah kita sambung berkenaan dengan tanggungjawab orang-orang yang berilmu, iaitu orang-orang pendakwah, iaitu mesti beri pahaman kepada masyarakat berkenaan dengan keluarga. Dan keluarga ni ia kena menjadi syurga, jannati usrati jannati. Syurga saya, keluarga saya. Nak mikir lagu mana kita. Sebab tu suami ni dia tanggungjawab besar, dia presiden, ustaz dah itu dah. Yeah. Presiden dia kena berdoa. Dah jadi kalau aku ni tak reti bahasa Arab, bahasa Melayu. Allahumma ja'alni wa ja'al zawjati wa auladi wa zurriyyati min ibadika salihin. Nabuya. Ya Allah jadi aku ni dan isteri aku, anak aku, keturunan aku, hamba-Mu yang soleh. Dah hamba yang soleh comel.
Hamba yang soleh ni orang panggil hamba yang diberi, orang panggil jaminan Allah Ta'ala dari syurga. Hamba mukmin seperti juga. Hamba mukmin, hamba yang dijamin syurga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang panggil wa'adallah al-mu'minin wal mu'minat jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Jadi janji hamba soleh, hamba mukmin juga syurga. Sebab tu kita seorang suami, kita kena berdoa Allah Ta'ala. Dan doa setiap malam tahajud. Doa semua Allah Ta'ala. Bini seperti juga. Bini bangun, panggil satu hadis yang Rasulullah cerita. Dia panggil tu lelaki bangun, bini dia gerak, bini dia tak boleh bangun, dia ambil air sapu muka bini. Bini bangun gerak, tak lelaki tak bangun, ambil air basah sapu muka bini. Jadi kedua-dua tu dia panggil semaya tahajud di waktu malam. Maka dicap Allah Ta'ala mereka itu orang yang beriman dengan Allah. Nah, pasal hari ini tak kita dua ni tak upah banyak masalah ni. Kita dengan soalan-soalan dan kedudukan dalam masyarakat yang masalah keluarga yang perlu kita nak beki lagu mana deh. Kerana kemungkinan orang yang duduk di kampung, duduk dengar tu lebih pandai daripada kita kan. InsyaAllah kita sekarang kita buka halus tak deh. Ya, buka talian daripada ikhwah kita yang telefon muslimin dan muslimah. Nak telefon siapa saja jajak taham kekabran sasana, insya-Allah taala kita akan timu ya. Assalamualaikum. Salam. Telefon daripada mana ni? Telefon daripada Nago. Ya, Sela. Sila, saya nak tanya masalah suami dengan isteri. Ya. Ustaz kata suami boleh cemburu pada isteri, isteri boleh cemburu pada suami. Ya. Tapi cupcake dia tu boleh cemburu sampai tahu mana tu? Cupcake dia. Ya. Boleh sampai tahu mana. Lalu tu kita cemburu, lalu apa, misalnya demo tak ada jual apa lagi kita cemburu. Tu masuk dalam sekolah jahat tau. Ya. InsyaAllah. Ya, insyaAllah. Lepas tu hak laginya dalam rumah tangga, crop tu dalam rumah tangga tu. Ya. Di hari ni tu anak lelaki atau anak perempuan, anak muda. Ya. Kalau tidur misalnya jaga tengah malam kita tidur subuh pun tak bangun. Pok dengan ayah, pok dengan ibu ni nak buat subuh tak wan kerecai. Ya. Tak boleh sia pok anak tak bangun tidur tengah malam kesia dia. Pasal jam lagi beli nasi kerabu, beli nasi belakang. Allahu Akbar. Saya. Ya. Saya benar anak yang Pasal yang kedua tu, kalau anak perempuan kok duduk dalam rumah atau sanji rumah, duduk keluar, duduk pakai baju saiz dia, pakai anak orang semua ni tak kata gapo semua. Allahu Akbar. Jadi tak kata gapo anak buat rambut merah, buat pakai baju seksi, jadi semua tengok dengan ibu bapa ni jadi tak rasa nak murih, nak lari atau tak boleh tidak. Jadi Allahumma hadika man jadi pengaruh panggil tu dunia moden ya. Jadi dunia sudah maju, zaman sudah berubah lah kita kata. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kena di hari ni tak ada lagi Ustaz, sama sikit lagi. Ya. Ada budak-budak jatuh-jatuh untuk ketung untuk betul dalam rumah, ibu bapa tak kata gapo. Allahu Akbar. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambil talian lagi. Talian telefon daripada Naga Ustaz Ya. Narasi awak saat ni insya-Allah boleh พี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดก็สามารถที่จะโทรมาหาเราได้อินชาอัลลอฮ์duduk di Sadar atau duduk di mana ke? Ya. Assalamualaikum. Tadi pada mana ni? Nak kuat saya. Ya, saya nak tanya hak sunat 12 rakaat tu hak mana? Ya. Masa mana semaya? Ya. Nanti dengar saya kira. Ada soalan lagi? Tak ada. Ya, masih alhamdulillah. Bina berdoa saya duk buat tu. Ya, bina doa insya-Allah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita ambil satu lagi Ustaz Ya. Boleh telefon lagi Ustaz. Kita terima talian lagi. Kalau penonton kita yang duduk sertai dengan kita dah harap telefon masuk dengan nombor yang ada. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Telefon daripada mana ni? Telefon dari mana ni? Cenek. Cenek saya. Ada talian. Ada jadilan ni. Tali nawak itu.
tak boleh nak buat suruh apa. Tanya kata buat surau boleh ke tak? Jadi itu ni jedak jadi masalah ni yang raja mati bukan. Dah ledah dia. Buat surau boleh ke tak? Ya. Ustaz pakai wajib lama dah ni. Kalau budak tu nak buat tu jadi tak jadi buat, dia melarang tak buat. Tak apa surau ni insya-Allah. Kita cerita lagi dah. Ada tanya lain? Ada soalan lain? Terima kasih. Tiga soalan terjawab. Kita jawab ni lah. InsyaAllah patut kalau ada masa kita akan ke lain. Ya. Asal? Pertama masalah cemburu ni dia ada cupcake dia. Bini tak ada buat gapo tak pergi cemburu tak leh. Lelaki tak ada pergi buat gapo nak pergi cemburu tak leh. Yang keduanya ramai buayak kita. Dah tok lelaki ni buayak tau. Amino tok lelaki mutu berat duk ganda gatino kita fatabayanu. Nah, injakum fasikum bina ba'i fatabayanu. Dengan khabar gapo kita kena tapih molek jangan jadi balah cegah tak leh. Bukan panggil suruh cemburu tapi kita kena tapih. Kalau kita tengok sendiri tak boleh. Kita tengok tok laki kita tu duk berkecek dengan orang bukan bini dia lah dah. Panggil dia berkecek orang lain suka sakat maka kita boleh cemburu pada benda-benda tak perbuatan haram. Kalau bini duduk berkecek berganda maka kita tok laki maka wajib kita cemburu atas benda tu. Yang kedua dia kata berkenaan dengan keluarga tak kata gapo anak bangun tidur gapo semua tu. Dah orang panggil anak tak panggil semaya subuh, ibu bapa tak semaya subuh, jadi kerencai kat mana kita didik je dah halus lagi dah sampai besar. Nah sebab tu kalau kita kena jaga, Allah Taala kata ku anfusakum wa ahlikum nara, bukan sekadar dirimu saja, anak-anakmu pun kena jaga kepada api neraka. Nah benda tu. Yang ketiganya berkenaan dengan rebu ketung. Nah banyak saya pun dengar khabar hari ni ibu tak kata apa, ayah tak kata apa. Dah duk berbuh tak rumah ke apa semua tu ibu, ayah, anak dosa besar belakang. Nah, semua tu dosa besar belakang. Apa muafakah dalam menunjukkan orang panggil minum khamar, minum arak, maka mu tengok mu tak ada lagi, mu tengok orang panggil mu tak kata apa walaupun mu tak ayah, mu tak ibu maka kedua-dua tu dosa belakang. Bukan saja kata dosa anak, bahkan ibu bapa siapa tahu rumah dia tu yang tengok, yang tak benar pun tahu, tak nebel tahu, tak email tahu, semua tu dosa belakang. Wallahu alam. Ya. Itu mana masalah keluarga dan muslimah telefon masuk saat ni masalah semaya sunat 12 rakaat serta hadis Nabi kata siapa jaga semaya sunat dan semaya 12 rakaat sehari semalam ni Allah Taala bina bagi dia rumah dalam syurga. Ustaz, semaya sunat 12 rakaat ni kita pernah buat dah kan? Jadi nombor satu sekalinya belum pada zuhur 4 rakaat dan lepas pada zuhur 2 rakaat. Jadi ni dah situ dah. Ni situ. Lepas tu lepas maghrib 2 rakaat. Lepas tu lepas asar lepas isya 2 rakaat dan sebelum subuh 2 rakaat. Itu muakkad. Muakkad. Jadi ni 12 rakaat. Sekali lagi Ustaz. Satu kita klik 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isya, 2 rakaat sebelum subuh. Ini sunat hak muakkad. Ada orang muakkad tu dia bagi dua ada semua. Di antara azan dengan qomat tu dia adalah semai sunat. Tu rekah. Dan masalah buat surah sebenarnya dan saya duduk kelis dan mohon nara ni pun dah buat surah juga lah ni. Jadi buat surah ni dia tidak dilarang rasa dengan sebab kematian raja. Jadi bukan kata dengan sebab kematian raja tak boleh buat keramaian surah gapo ni tak ada salah gapo dak. Tak lakon main dalam undang-undang tak ada bukan larang. Tak makan surah kita biar ni boleh buat ia ada marah ni. Nah boleh buat. Dan segi agama tak nak tegah puak surah ni sebab makan ni makan ni bagi miskin tak lah orang miskin maka orang miskin tak masuk bui panggil jaga tak hala surah tak kena terbakat bui semua insya-Allah taala. Dan sekarang ni kita terima lagi soalan daripada saudara kita yang nak telefon. Assalamualaikum. Telefon daripada mana ni? Daripada Cenek. Cenek Sela. Nak tanya tu bini pak dara kita dulu dengan kita tu boleh tak teguh? Kali atau boleh teguh. Bini pak dara kita. Ya. Pak yang tua tu selagi tu nak tanya pak masalah nak tu perut tu tua lah. Nak tu jatuh.
Pada urut perlu tak tua, kena hukum kadang-kadang atau boleh kan atau tak boleh kira hak manusia. Ya. Nak tahu kata. Satu ngatuk tua. Ya, kita nak jamu perlu tak tua, kena hukum mana tak tahu boleh. Ya darurat ke curut aku dia sakit ke semata-mata urut kita. Dia sakit perut ke mana? Kepiye nak fikir nak perut. Ya. Ya. Dia dah faham kata kalau boleh kena tak boleh kan tak boleh. Tu ada masalah juga segi durah-durah tu lah apa itu. Ya, kita nanti dengar lagi dah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Boleh kita telefon masuk dan insya-Allah kalau ada soalan, soalan nak telefon masuk, dah boleh telefon lagi insya-Allah taala. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengar telefon dah. Telefon daripada mana ni? Jalan. Telefon daripada Jalan Sela. Ya. Salah. Ada soalan saya tanya. Jalan deh. Ya. Kecek mana telefon? Kecek dengan ustaz. No itu sikit. Ya. No musyarakah dengan ustaz sikit deh. Boleh. Ya tu hak keluarga ni. Hak keluarga ni sebelum daripada kita nak minta pada email. Ustaz minta kau telefon, kau terotak, waktu kecek pasal ada duk cacuk dengan suara terotak. Ya. Kita nak minta show pada email semua. Ya. Belum pada nak nikah tu. Ya. Baca kena baca ketubah ke dah? Ya. Sudah baca ketubah. Alhamdulillah nak meruana ta'in wa nasta'dih itu kita nak minta kepada email ataupun untuk kontak kepada ustaz-ustaz belum usia kepada ahli paras pada tidak anak nikah tu kita baca ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Terus koyak dia nasihat semua tu kata belum nak nikah ni ada tanggungjawab, iaitu tanggungjawab yang pertama kena jaga diri kita, lepas tu anak isteri kita daripada api neraka. Alhamdulillah. Comel Lepas tu kita yang kata benda-benda haduk berlaku hari ni, hatu hamil tu duk pecah rumah tangga tu adalah alat-alat modern. Lepas tu nak minta tolong ustaz pergi ingatkan kepada email tu otak tu bila sampai kata ni boleh kecek sebelum nak nikah belum itulah di antara fikirnya. Masya-Allah. Alhamdulillah, masyarakat benar baik sekali. Alhamdulillah. Dan boleh kita ikhwah kita telefon masuk Ustaz. Terima kasih telefon masuk masyarakat daripada jalan ni dah. Pesan ni begitu. Ayah perempuan boleh juga di masyarakat panggil anak buayak lagu mana boleh insya-Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mai pada mana? Tenaga ni ya. Tanya, ada apa? Tanya kita semaja deh. Ya. Lepas tu kita lepas baca Fatihah tu kita baca surah lah dah. Surah panjang, surah panjang tu ada beza ke tak? Segi apa ni? Hukum. Tak ada, segi tu boleh pahala tu beza. Boleh dah. Baca surah Qur'an dengan baca surah kuliah mana? Ya. Lepas tu soal lagi Ustaz. Ya. Lepas tu kita kalau tak ada. Tak kat ayat 3 ke 4 tu kita nak baca surah lagi. Boleh ke tak segitu tu? Mana jadi dekat tak? Ke ayat 3 ke 4 tu kita baca surah. Padahal tu kita baca surah pulak. Boleh ke tak segitu tu? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Kita jawab dah Ustaz. Jawab soalan. Jawab soalan. Jadi soalan pertama ni Ustaz dia tanyakan Ustaz ni. Masalah bini pak saudara. Bini pak saudara tu. Jadi bini pak saudara ni supaya ajnabi juga Ustaz. Dia bini pak saudara kita. Bini pak saudara kita. Walaupun dia bini pak saudara kita ni kita nak sentuh dengan dia nak buka dedah aurat depan kita ni tak boleh Ustaz. Ya, tak ada. Tak boleh. Jadi bini pak saudara supaya ajnabi jugalah. Kecuali tak tua tak apa. Kalau tak tua tak apa. Ya. Bini pak saudara. Ya. Dan juga Ustaz, tu soalan yang bini pak saudara sebagai bini kakak kita tak boleh juga. Ya. Bini kakak kita. Kerana dia panggil muharram daripada muharram muaqqad dia panggil. Ya. Jadi demo ini mana
apabila tok lelaki kita abang kita tinggal dah Ustaz, kita boleh ambil dia pula. Nampak tak? Pak saudara seperti tak? Dan kat Ustaz, saat ni daripada tok tua kita, tok tua ni ada natu kan. Jadi di antara natu dengan tok tua ni dia sepanak dah Ustaz. Jadi tok tua dengan natu dia, tok tua tu dia panggil haram mu'abbad dah tu. Daripada mahram hak pasal mu'abbad, maknanya kalau siapa mana saya ni gini kau dengan seorang perempuan misalnya. Jadi walaupun isteri saya dah mati dah misalnya, dengan ayah perempuan saya tu, ayah situ, dengan mak dia pun mak situ. Mak situ lah. Jadi saya tu tak boleh nak pergi nikah dengan dia kerana sepuluh mak saya dah hukum dia. Jadi kalau kita nak urut perut nak gapo tu, dia kira kata mak dia lah. Dah supaya dengan mak dia. Jadi kalau kita setuh tu untuk nak pubat, nak ngurut, nak gapo, jadi boleh ada masalah. Tapi mengikut adat tempatan kita lah, kalau boleh menarikkan hawa nafsu gapo tu lain lah. Ya lain. Sebab itu kalau bahasa dan lain benda tu boleh juga Ustaz mengata terpaksa. Ni masalah menatu dengan ibu dah. Itu panggil tidak haram dah. Kalau terpaksa misalnya rumah sakit lah gapo, boleh lagi. Itu panggil darurat, itu boleh. Tapi darurat sungguh lah. Itu boleh. Tapi hak dia tanya sana itu anak dengan menatu dengan tok tua itu tak ada masalah. Allahu a'lam. Dan ikhwah daripada jalan alhamdulillah itu saat ni dan jalan tanya kapan ni jalan ni dia masyarakat. Maka terima kasih dan insya-Allah akan panggil bui kita sini sebagai keratun Ustaz. Kita sini kita akan sapa kepada Tok Imam dan supaya dia panggil galakkan nasihat berkenaan dengan keluarga dalam nikah kahwin supaya mereka itu jauh daripada panggil dilaknat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga Ustaz, soalan saat ni kita di antara baca panjang baca pendek dari semayang dia ada panggil ada fadilat tak? Dia kita tengok pada dari Rasulullah SAW, Nabi kata baca Quran di luar dia dalam semayang lebih baik baca Quran pada luar semayang. Nah, maknanya baca surah panjang tu dia panggil fadilat baca ayat tak sama. Nah, kalau kita baca surah sebab Nabi kata satu huruf dah 10 pahala. Nah, jadi kalau rasa kita baca hal ni baca 5 ayat. Dah hal ni ayat. Ia memang hal ni ayat tu lebih baik daripada satu ayat. Dan kita pergi baca surah ke ayat ketiga ke 4 ni tak ada dia kita baca surah ni ke ayat mula-mula dan ke ayat yang kedua. Nah, ada yang ketiga ke 4 dia Nabi tak ada baca ayat asal dah. Wallahu alam. Dan kita ada masuk lagi. Boleh telefon masuk lagi insya-Allah taala. Di dalam nak musyarakah dengan kita ataupun nak nanya soalan insya-Allah boleh telefon. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telefon daripada mana ni? Nak tanya Ustaz. Dia sama nak tanya kata mulai orang tua rumah. Saya sakit lah ni maya tak terkising. Lemat. Orang tua rumah. Orang tua rumah duk maya tak kisi, maya lain tak ada maya tu boleh sakit orang. Sakit pingin nak tunduk. Tak boleh lah kalau tak boleh. Okey. Boleh juga. Allah lemah kenuat, lemah oleh debu disedik lemah. Debu disedik yo masuk ke hidung jadi tunduk jadi ke air hidung. Nak tanya kata nak makan mekuk ada fitnah dia ni. Tak telefon. Ada soalan lain lagi? Tak ada. Dah nak tanya. Ini nak soalan ni nak boleh ke tak? Nanti nak jawab pesta lagi. Dah telefon daripada mana ni? Dari Naratiwa. Naratiwa lah. Terima kasih. Alhamdulillah. Ustaz jawab ada masa sikit dah ada. Jadi kalaulah orang uzur ni Ustaz, dia tak boleh bangun semaya cacah, dia mai sama tidak lama. Duduk cacah jenda dia boleh semaya congok Ustaz. Istilah dia lebih kemudahan. Kalau tak boleh duduk congok boleh semaya boleh tidur. Jadi kalaulah seorang tu uzur, dia pergi masjid oleh kerana debu kau masuk dalam hidung dan sebagainya, bukan jadi masalah nak pekuk muka. Boleh nak pekuk muka. Kerana dia bukan pekuk muka, pekuk mulut, pekuk hidung lah. Nombor satu kerana dia ada keuzur bukan jadi masalah insya-Allah taala. Dan insya-Allah semaya dia sah. Alhamdulillah kita akan berjumpa dengan pada waktu yang sama insya-Allah taala, iaitu pada hari Sabtu dan Ahad insya-Allah. Maka saya Ustaz Anas dan Ustaz Ibrahim mengundur diri dulu insya-Allah taala. Wa sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi. قرآن فجر يا أخي مشهود والخير في صفحاته معقود فاحرص على القرآن